Babut tiyarah. Ini bab mengambil sempena buruk dengan burung. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tiada jangkitan, wala tiyarata, tiada sempena buruk, wasyu'mu fi thalathin, nahas atau kemalangan, hanya kemalangan ada pada 3 perkara: pada perempuan, rumah, dan kenderaan. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tiyarata, tiada sempena buruk. Wa khairuha al-fa'lu, dan sebaik-baiknya ialah al-fa'al, yakni mengambil sempena baik dari sesuatu. Qalu wa mal fa'lu, mereka bertanya, apakah itu fa'al? Nabi SAW menjawab, al-kalimatus salihah, ucapan baik yang didengar oleh seseorang dari kamu. Babul fa'al. Ini bab fa'al. Ini mengambil sempena baik dari sesuatu. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, la tiyarata, tiada jangkitan, wa khairuha al-fa'lu, dan sebaik-baiknya ialah fa'al. Kata perawi atau mereka bertanya, wa bal fa'lu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, al-kalimatus salihah, ucapan yang baik yang didengar oleh seseorang dari kamu. Diriwayatkan daripada Anas daripada Nabi SAW sabdanya, la adwa wala tiyarata. Seperti juga, wa yu'jibuni al-fa'al, saya suka dengan fa'al, yakni mengambil sempena baik itu. Al-salihu, al-fa'lu salih, yakni sempena baik, mengambil sempena baik. Al-kalimatul hasanah, yaitu ucapan yang baik. Bab la hamah, tiada burung hantu. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tiada jangkitan, tiada sempena buruk, dan tiada burung hantu, dan tiada safar. Babul kahanah. Ini bab kahanah, tenung ataupun tenungan. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan tentang 2 orang perempuan Hudzail yang berkelahi. Salah seorang daripadanya melontar, membaling dengan batu kepada yang seorang lagi, lalu terkena perutnya. Ketika itu yang seorang lagi itu mengandung, yang terkena itu mengandung. Maka perempuan yang membaling batu itu, dengan membaling batu tadi, telah membunuh anak perempuan yang berada dalam perutnya. Mereka pun membawa kes itu kepada Nabi SAW, mengemukakan kes itu kepada Nabi SAW. Nabi SAW memutuskan an-nadiyata ma fi batniha ghurrah, yaitu diat anak yang gugur di dalam perut ibu itu ghurrah, yaitu seorang hamba, lelaki atau perempuan. Faqala waliyul mar'ah, penjaga perempuan itu, wali bagi perempuan yang dikenakan bayaran ganti rugi, yang dikenakan denda ataupun bayaran ganti rugi, bagaimana saya akan bayar ganti rugi, wahai Rasulullah, kepada orang yang belum makan, belum minum, belum makan, belum bertutur,
belum berteriak. Famithlu dzalika yutal. Kes seumpama itu patut dihapuskan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, "Inna hadza min ikhwanil kuhan." Ucapan ini adalah ucapan ataupun inna hadza, dia ni min ikhwanil kuhan, adalah salah seorang saudara kepada tukang-tukang tenung. Ataupun apa yang diucapkannya itu adalah dari jenis ucapan kuhan, tukang-tukang tenung. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah lagi, ada dua orang perempuan, salah seorang daripadanya membaling yang seorang lagi, lalu menggugurkan janinnya, anak dalam perutnya. Faqadha fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan supaya dibayar, diberikan urrah, hamba lelaki ataupun hamba perempuan. Dalam riwayat yang satu lagi ini disebutkan qadha fil janin yuqtal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan tentang janin yang dibunuh dalam perut ibunya supaya dibayar ganti rugi dengan memberikan kepada teraniaya seorang hamba lelaki ataupun hamba perempuan. Orang yang dihukum itu berkata, bagaimana saya akan membayar ganti rugi kepada orang yang belum makan, belum minum, belum bertutur, belum berteriak. Wa mithlu dzalika yutal. Yang seumpama itu sepatutnya diabaikan, dibatalkan saja. Dalam setengah-setengah riwayatnya, wa mithlu dzalika batal. Mana terbatal, terhapus. Kes seumpama itu patut dihapuskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, "Inna ma hadza min ikhwanil kuhan." Sebab tadi diriwayatkan daripada Abi Mas'ud, Nabi SAW melarang daripada mengambil harga anjing, wa mahril baghi, dan mengambil mahril baghi, yakni bayaran kerana pelacuran, bayaran pelacur, wa hulwanil kahin, dan melarang juga daripada upah ataupun bayaran kepada tukang tenung, hulwan al-kahin. Hulwan al-kahin, yang ini bayaran ataupun upah, sebab kita kata pekerah ke apa macam-macam lah nama istilah dia tu, kepada kahin tukang tenung. Diriwayatkan daripada Aisyah katanya, ada orang bertanya Rasulullah tentang kuhan, tukang-tukang tenung. Faqala, Nabi SAW kata, laisa bi syai', tak ada apa, tak ada apa. Laisa bi syai', dia kata tidak ada mana tidak ada apa tu, mana tidak ada sesuatu yang boleh dipegang lah, tak ada gapo demo tu kata tu. Faqalu, orang-orang yang bertanya itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, mereka menceritakan kepada kita kadang-kadang ada juga ahyanan bi syai'. Nabi SAW kata laisa bi syai', tak ada gapo, tak boleh nak pegang langsung. Kadang-kadang boleh pegang juga, ada benarnya juga. Fayakunu haqqan, dia jadi benar. Dia kata, Rasulullah SAW kata, tilkal kalimatu minal haqq yakhtafuha al-jin. Ucapan ataupun maklumat yang benar itu adalah yang disambar oleh jin, lalu dimasukkan, dihembuskan ataupun dimasukkan, disumbatkan, dituangkan, itu makna yaqarruha, dituangkan ke dalam telinga walinya, yang ini penjaganya, tuannya. Fa yakhlituna ma'aha mi'ata kadhbah. Tukang-tukang tenung itu akan mencampurkan dengan hak benar satu tadi, satu yang benar tadi dengan 100 dusta yang lain. Ali berkata, kata Abdul Razak, ini dia beriwayatkan secara mursal, al-kalimatu minal haqq, yani tilkal kalimatu minal haqq, itu diriwayatkan secara mursal. Thumma balaghani, kemudian Ali bin Abdullah Al-Madini berkata, sampai maklumat kepada saya bahawa dia mengisnadkan selepas itu. Ini Abdul Razak mula-mula meriwayatkan secara irsal, kemudiannya meriwayatkan secara musnad pula hadis itu,
yakni tilkal kalimatu minal haq yakhtafuha al-jinni itu dinisbahkan kepada Nabi SAW juga. Baiklah. Kemudian bab sihir. Selepas tu bab sihir pula. Bab sihir ni dia ada panjang tu pula. Masuk dalam bab sihir ni panjang lah. Hampir selai pula. Hampir selai. Tengoklah, kita tengok sekali dulu. Bab tiyarah. Ini bab mengambil sempena buruk atau sempena buruk dengan sesuatu. Mengambil sempena buruk dengan sesuatu. Nah, itu ada bab tiyarah. Apa makna tiyarah ni? Bab tiyarah. Tiyarah maknanya at-tatayyur. Orang panggil kata juga tatayyur daripada tair. Tair maknanya burung. Pernah dengar? Tak dengar. Bab tiyarah. Ini bab mengambil sempena buruk. Tiyarah atau tatayyur maknanya tasya'um. Jadi mengambil sempena buruk dari burung asalnya. Tatayyur ataupun tiyarah daripada tair. Tair maknanya burung. Orang Arab zaman itu dia nak tahu apa ni perjalanan dia ataupun pekerjaan dia ni akan membawa untung atau membawa rugi kepadanya. Sesuatu kerja dia yang dia nak buat atau adakah akan mendatangkan hasil yang baik ataupun akan mendatangkan hasil yang buruk. Maka mereka ni orang Arab zaman itulah, dia ada kijang, dia lepaskan kijang daripada sangkar dia lepaskan kijang. Ataupun burung, dia lepaskan burung daripada sangkar dia. Bila lepas buka tu, burung tu terbang ke mana? Kalau terbang ke kanan, itu maknanya baik, tanda baik. Dia boleh teruskan pekerjaan dia lah. Kalau nak keluar, nak pergi buat apa-apa, kira beruntung lah. Tetapi kalau burung tu ataupun kijang tadi pergi ke sebelah kiri, itu tanda tidak beruntung, akan membawa rugi. Pakai tak jadi pergilah. Kalau nak pergi meniaga apa tak jadi. Kalau nak pergi hari tu, zaman itu nak pergi kutip hutan, pakai tak pergi tak jadi, sia-sia saja. Itu tasya'um.
mengambil sempena buruk. Bukan maknanya daripada burung sahaja. Asalnya memanglah tatayyur ataupun tiarah tu daripada tair, burung. Kemudiannya digunakan untuk apa saja. Untuk apa saja. Kalau kita tengok orang yang jual tu uzur misalnya, mata dia sakit kah, kita pergi beli dengan dia, kita pun kata majar dah lah hari ni, majar. Kita berasa dia membawa nahas, membawa malang, majal. Kita orang Kelantan kata majar hari ni, bawa majar kepada kita. Itu tak kena, tak ada kena-mengena. Dan dia sakit, kebetulan dia sakit. Kebetulan ada orang yang jual tu, dia sakit untuk sakit besar kaki, sepak gajah. Kita pun kata bawa malam kepada kita. Dia naik kereta kita, jadi hari ni majar bawa kereta, tak berapa ada orang. Misalnya kita kata, pasal kita bawa orang lalu tu, tak ada kena mengena. Dia katakan la tiarata, la adwa wala tiarata. Bab tiarah, ini bab tiarah, yang ini mengambil sempena buruk, menganggap sesuatu itu sebagai tanda buruk kepada kita, tidak ada dalam Islam. Itu makna la tiarata fil Islam. Tidak ada tiarah yang diterima oleh Islam, tak ada. Di sini la nafi jenis, la adwa wala tiarata wala hamata wala safara. Biasa kalau dalam bahasa Arab ni, kalau la nafi jenis, dia tidak sebut khabar dia. Khabar dia tu mahzuf. Bila khabar dia mahzuf, kita kena takdir dengan suatu takdir yang sesuai dengannya. Maknanya, misalnya kita kata la hamata fil Islam, la hamata wala tiyarata wala safara maqbulatun fil Islam, mu'tabaratun mu'tamadatun fil Islam. Makna tidak ada sempena buruk dengan burung kau, dengan apa-apa, burung hantu kau ataupun lain-lain, tidak ada dalam Islam. Mana Islam tidak terima pakai hak tu. Bahkan Islam menghapuskan hak tu. Ini termasuk dalam khurafat, tahyul. Salah satu tugas Islam datang ke dunia ni ialah nak menghapuskan khurafat dan tahyul. Yang ni perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena sebenarnya dengan sesuatu yang berlaku kepada kita, sama ada baik ataupun buruk, itu tidak ada. Mana Islam tidak mengambil kira benda-benda tu. Itu makna la tiyarat. Apabila dia tidak mengambil kira, sia-sia saja, rugi masa saja, kerja bodoh saja kita duk buat kerja dengan cara lagu tu. Mana kalau kita masih lagi nak tengok burung tadi, nak tengok burung, musim kok mana, burung serindik dalam sarang dia, musim kok ni kok ni. Kalau musim kok ni macam teka-teki macam tu. Kalau musim kok ni mana bagus. Kalau musim kok ni kita tak boleh buat sesuatu pekerjaan. Banyak benar tak boleh buatnya. Orang kita sampai dulu dia kata tak boleh. Nak menegur, nak minta pitih tengah malam tak boleh. Nak nyapu siapa tak boleh. Dia adalah sesuai dengan zaman dia tu. Sampai dulu muka gelegar, rumah gelegar, rendah pula. Kalau sapu masuk celah tu pitih, tidak kau susah nak cari pula, mengokok menyokok masuk bawah rumah tu. Sebab tu dia tak wui. Benda-benda gitu je. Tidak ada sebenarnya tak boleh, kau tak boleh nak meniaga, tak boleh apa. Karena itulah, karena ada unsur-unsur macam ni lah, orang Islam ni salah satu sebabnya dia mundur. Padahal agama asal dia sebenarnya tidak ada percaya kepada benda-benda tu. Tapi orang Islam masih banyak. Tempat kita ni ada jugalah sikit-sikit. Di luar negeri, mana-mana negeri, ramai lagi orang-orang yang duduk amal cara macam ni. Tempat kita sekadar gurauan saja. Alhamdulillah lah, sekadar tu saja. Bunyi burung hantu ni, ada orang nak mati kali. Kita kata yalah, belakang lah tu, tak ada kena-mengena. Duduk dalam hutan ada burung hantu, cuba duduk dalam bandar tak ada. Nak lepas apa nama ni, bewok misalnya, macam itu kan. Orang kita kata kalau bewok lalu majar. Nak ada bewok mana kalau kita duduk dalam tengah bandar? Tak ada bewok. Ini masalah tak ada kena-mengena tu. Begitulah. Babu tiyarah, Imam Bukhari nak cerita tak ada kena-mengena. Dia buat mari ni dalam bab dia ni, dalam bab sakit ni, dalam bab perubatan. Dalam bab perubatan
Dalam bab perubatan dan penyakit. Apa tujuan Imam Bukhari buat mari tajuk ni? Dia nak ayat segala penyakit yang berlaku dalam dunia ni tak ada sabit. Burung ni terbang kot ni, kau terbang kot ni, kau bewok ni keluar kot ni, kau keluar. Tak ada kena mengena tu penyakit. Tak ada kena mengena. Satu penyakit bila kita terima ni, dia ada pula dukun pula. Ada dukun, ada bomo pula. Nak menghilang kau tu pergi mengadap dia pula. Bomo, habis pitih duk bayar. Tak ada pasal habis pitih. Padahal penyakit yang kita kena, yang menimpa kita, tak ada kena mengena dengan benda tadi. Kita pergi bomo, habis pitih saja. Melakukan lagi dukun ataupun bomo. Tak ada pasal-pasal. Padahal tak ada kena mengena. Tetapi di sini bukan bermakna, ini nak cerita, bukan bermakna Islam tidak mengambil kira sebagai alamat-alamat yang tertentu yang menandakan sesuatu. Tidak. Hak tu ambil kira hak tu. Misalnya kalau di padang pasir kita tengok burung apa dia kita panggil? Burung profesor. Burung orang. Apa ni, raja orang kata. Ataupun burung nasar orang panggil. Burung nasar, bahasa Arab lah tu. Nasar tu bahasa Arab. Kita pun guna bahasa Arab juga sekarang ni. Burung nasar. Kita orang Melayu asalnya panggil burung orang. Kalau burung tu terbang, kau terbang jauh banyak nampak ke atas, tanda ada sesuatu yang mati. Kalau orang nak pergi cari orang mati, orang yang hilang, sesak di padang pasir, dia tengok. Kalau ada burung, ada tuju situ. Sebab burung tu biasa dia makan bangkai. Itu tak apa. Itu tidak sempurna buruk ke apa, itu sebagai tanda. Sebagai tanda. Ataupun ada burung-burung tertentu dia bunyi dengan bunyi yang tertentu. Tak apa tu. Ansar misalnya bunyi. Dia nampak orang curi ke ataupun orang dia tidak kenal. Tak apa. Itu tanda. Anjing kau bunyi menyalak. Kita kata ada ni sesuatu. Tak apa. Apa ni ayat kita kata? Dia ketok. Menunjukkan bewak mari. Hak tu tak apa. Kita pun pergi jenguk. Itu tanda. Tidak sempurna-sempurna ke apa. Tak ada kena-mengena. Tak apa hak tu. Bukan tak boleh terima langsung. Apa-apa yang bunyi daripada burung, pergerakan dia, lari dia, bukan tak ada tanda apa-apa. Sekadar tanda kepada sesuatu, itu boleh diterima. Tetapi nak kata benda ni membawa penyakit, benda ni membawa malang, tak ada. Tak ada kena mengena. Malang, tua, nasib baik ataupun buruk kita itu termasuk dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak kena mengena dengan hak ni. Hak ni yang nak nafi. La adwa wala tiyarata. Tiada jangkitan. Tiada jangkitan. Dia gitu. Apa ni, la nafi jenis, ada isimnya, khabarnya tidak ada. Tidak ada jangkitan. Tidak ada jangkitan lagu mana? Ni yang jadi khilaf banyak tu. Baru ni kita sudah jumpa dah. Berapa lah sebelum pada ni? Tak boleh jadi lah. Tak boleh. Tak boleh. Bunyi dengar. Bunyi suara. Masuk. Kau masuk tu. Sama dengar. Tak boleh. Tak boleh ni. Kita rehat lah amalan ni. Sambung semula lah insyaAllah minggu depan. Allah.